Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini, iaitulah 21 bulan Syaban tahun 1437 bersamaan dengan 28 hari bulan Mei 2016, kita dapat adakan satu daurah ataupun pengajian kepada sebuah buku nota kecil. Nama dia Panduan Berkaitan dengan Puasa Ramadan dan Syawal. Jadi buku ini ditulis berdasarkan kepada kitab Arab yang bernama Al-Fiqhul Manhaji dan juga beberapa tambahan daripada fatwa semasa, fatwa ulama-ulama semasa yang sesuai dengan keadaan zaman kita pada hari ini. Jadi insya-Allah dalam buku nota kecil ini kita akan baca satu persatu secara ringkas, dan mana-mana yang tak ada dalam kitab ini kita akan huraikan daripada kitab yang lain. Tengok yang pertama sekali, buka kitab. Panduan Berkaitan Puasa Ramadan dan Syawal. Tengok muka surat yang pertama ni, muka surat warna hijau ni. Ini dia panggil doa ketika melihat anak bulan. Jadi hari ni boleh katakan negara kita Malaysia ni berapa puluh kali dah pergi tengok tak nampak anak bulan. Mak bulan pun tak nampak, so anak dia. Maka macam mana kita nak buat? Tak apa, yang pertama sekali kita belajar doa dulu. Maknanya kalau masuk bulan, pihak kerajaan dah isytiharkan anak bulan sudah nampak, maka kita baca doa ni. Ikut semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Nah, jadi asalnya doa ni bila tengok anak bulan. Jadi hari ni kita tak nampak anak bulan, kita tengok bila diisytiharkan telah masuk bulan yang baru. Tak kira lah bulan Ramadan ke, bulan Syawal ke, bulan Zulqa'dah ke, bulan Rabiul Awal ke, itu doa secara umum ketika melihat anak bulan. Maksudnya Allahu Akbar, yakni Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkanlah ke atas kami bulan yang membawa keamanan dan keimanan, kesejahteraan dan Islam, serta taufik ke arah melakukan perkara yang engkau redai. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Jadi itu kita cakap dengan anak bulan. Tuhanku dan Tuhanmu sama, iaitulah Allah. Itu doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua ni, sekarang ni boleh baca doa ni. Tulis ke atas kitab tu, doa menyambut Ramadan. Bukan tunggu mari Ramadan saja. Sekarang ni yang biasa kita duk baca hari ni, imam duk baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, tapi kita nak viralkan doa yang ni. Doa ni pula doa yang dimaksurkan daripada beberapa orang ulama-ulama salafus salih. Diriwayatkan daripada At-Tabarani, daripada Makhul rahimahullahu taala, bahawa beliau berdoa apabila memasuki Ramadan. Mana dekat nak masuk Ramadan, macam kita sekarang ni dah menghampiri Ramadan, kita baca doa ni. Kalau boleh baca sentiasa. Ikut bacaan ni biar kena ya. Allahumma
sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ni kena apa ni? Siapa nak jadi imam, siapa apa ni, baca doa ni. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Ini kita sambung doa tadi. Doa yang biasa dibaca tu, wa ballighna Ramadan. Berhenti setakat tu. Jadi sampai ke Ramadan, tak tahu nak buat apa. Yang kita nak minta nah, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Satu, serahkanlah Ramadan kepadaku, letak dalam kurungan, untuk melakukan ibadat sepenuhnya. Untuk melakukan ibadat sepenuhnya. Dan ambillah ia daripadaku, maknanya ambil Ramadan ni dengan isi kandungan ibadat-ibadat yang telah kita buat itu, dengan engkau menerima amalan-amalanku yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Ingat doa ni. Siapa dia boleh ingat doa ni, insya-Allah dia boleh berdoa, dan kita harap dia akan menjadi orang yang hebat. Lepas ni siapa dia ingat boleh baca . Baik, kita pergi kepada muka surat seterusnya. Muka surat ini dia tulis Lajnah Balighu Anni. Apa dia Lajnah Balighu Anni ni? Tengok muka surat ni. Lajnah ini adalah suatu inisiatif dakwah yang diusahakan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, atau gelarnya dia Abu Anas Madani. Kenal ke dia? Tak kenal? Dan sahabat-sahabatnya. Lajnah ini bernaung di bawah syarikat Dar Taibah Barakah. Objektif lajnah ini adalah untuk menyampaikan dan menyebarkan maklumat yang sahih dan jelas kepada masyarakat berkaitan dengan ilmu-ilmu Islam, seperti ilmu fiqh, tauhid, hadis, akhlak, dakwah dan sebagainya, melalui medium Facebook, Telegram, WhatsApp, blog, poster, brosur, buku dan lain-lain. Semua gerak kerja dakwah dan sebar ilmu melalui pelbagai medium ini dibuat secara percuma melalui sumbangan infak dan dana daripada orang ramai. Ini termasuklah buku ni. Tengok buku ni ada logo. Tengok ni, logo dia Balighu Anni. Jadi kita cetak buku ni melalui derma-derma yang diberi oleh infak yang diberi oleh masyarakat. Jadi pasal itulah pelajar-pelajar kita ni alhamdulillah dapat percuma kan. Orang yang nak bagi sumbangan dipersilakan. Jual tak boleh sebab dia tulis percuma. Jadi di antara gerak kerja aktiviti sebaran ilmu dan dakwah yang digerakkan oleh lajnah ini seperti berikut. Unit media IT, rakaman kuliah yang akan disebarkan melalui audio dan video di internet, sebaran kuliah dan ceramah melalui CD, MP3, DVD dan VCD. Menggerakkan dakwah secara aktif melalui Facebook dan lain-lain alat, mengeluarkan dan menyebarkan pamflet dan brosur tentang ilmu asas Islam, akhlak dan dakwah dalam pelbagai tajuk, mengeluarkan kad dan poster dakwah, doa, zikir, hadis pilihan, kata-kata hikmat, nasihat dan seumpamanya, mengeluarkan kutaibat. Apa dia kutaibat? Buku-buku kecil berkaitan dengan ilmu asas Islam seperti panduan salat musafir, puasa, ibadat korban dan sebagainya, dan pelbagai aktiviti dakwah yang berkaitan. Muslimin dan muslimat adalah sangat dialu-alukan untuk turut serta dalam menggerakkan usaha dakwah bersama dengan Lajnah Balighu Anni ini. Sumbangan infak dana untuk dana pelaksanaan usaha dakwah ini boleh disalurkan melalui Taibah Barakah Resources melalui akaun Maybank Islamik nombor 553029614243. Kita baca belakang ada tak? Baik, kemudian kita pergi kepada bab yang pertama. Tengok muka surat 8. Itu mukaddimah perbincangan. Bab yang pertama, pengertian puasa.
Kalau orang tanya kita, puasa tu apa? Kita kata puasa tu tak makan. Betul dah tak? Kalau kata puasa, puasa tu makna dia tidak makan. Tengok, puasa menurut bahasa. Dia ilmu ni dia ada dua kategori. Satu dia panggil definisi ta'rif lughawi. Dari sudut bahasanya, puasa ialah menahan diri daripada melakukan sesuatu. Seperti makan, minum, bercakap. Boleh. Kalau orang mari dekat kita, dia mari cakap, kita kata aku puasa. Dia kata puasa apa? Puasa bercakap. Duduk dia, tak usah kata apa. Jawab pun jangan. Awak tulis di kertas, tulis sini puasa. Kalau dia mari cakap bobe, kita akak. Dia kata puasa. Ajaib dia ni. Maknanya puasa tak nak bercakap. Boleh tidak? Tapi kalau orang bagi salam kena jawab. Assalamualaikum. Akak tangan puasa. Lah, tak jadi tu. Dia kena jawab Waalaikumsalam. Jadi itu mana puasa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang kisah Sayyidah Maryam alaihassalam. Ketika dia balik bawa baby Isa, orang kampung pakat marah dia. Apa Maryam ni? Laqad ji'ti syai'an fariya, engkau telah bawa satu benda yang keji, sebab tak ada bunyi kahwin, tiba-tiba bawa anak balik. Maka Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar untuk puasa daripada bercakap. Mana diam membisu kerana Allah Ta'ala. Aku tak mau bercakap, diam. Itu dia panggil puasa tak bercakap. Baik, pengertian puasa menurut syarak. Ini dia panggil ta'rif dari sudut istilahnya, syar'inya. Puasa itu apa dia? Puasa iaitulah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya. Puasa artinya menahan diri daripada perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar sehingga matahari terbenam. Makna daripada subuh sampai maghrib, dilakukan dengan niat. Dilakukan dengan niat. Kalau tak ada niat, tak jadi kan. Itu dari sudut definisi puasa menurut apa tu? Menurut syariat. Kemudian kita pergi kepada sejarah pensyariatan puasa. Bila ke puasa itu disyariatkan? Kalau orang tanya kita, pelajar-pelajar, kita duk puasa ibadat ni, bilakah disyariatkan puasa? Macam mana nak jawab? Jawab dia, tengok. Puasa bulan Ramadan telah difardukan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua Hijrah. Pada ada jawab. Bila puasa difardukan? Jawab. Baca di buku itu baru nampak. Bila? Kuat sikit. Puasa bulan Ramadan telah difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Jadi Nabi kita sempat puasa berapa kali? Berapa kali? Puasa wajib berapa kali sempat? Mana pen? Nota mana? Tulis. Nabi kita sempat berpuasa sebanyak 9 kali. Tahun yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tahun yang ke-10. Tahun yang ke-11 Nabi kita wafat. Jadi dah dapat puasa berapa kali? Puasa Ramadan 9 kali. Sebelum itu ibadat puasa telah diamalkan di kalangan umat terdahulu dan ahli kitab. Apa makna ahli kitab? Tanda, apa makna ahli kitab? Apa dia ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Mana orang ada kitab? Yahudi ada apa nama kitab Yahudi? Taurat. Nasara? Jawab kuat-kuat, baru nampak semangat. Apa nama kitab Yahudi? Taurat. Nasara? Injil. Kristian? La, bukan Injil. Kristian ni Bible, bukan Injil. Injil itu yang Allah Ta'ala turunkan. Yang ada di tangan Kristian hari ini, itu bukan Injil. Itu yang ditulis oleh tok padri mereka. Kita kena bezakan di antara Injil dengan Bible yang ada di tangan puak Kristian hari ini. Jadi puasa, orang dulu sudah berpuasa. Tengok, Sayyidah Maryam tadi kata, inni nazartu lirrahmani sawma wa awsani bis salati waz zakat. Jadi itu dipanggil ibadat ini telah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu
Cuma berbezanya orang dahulu berpuasa berapa jam? Berapa jam? 23 jam. Laguan agak-agak awan. Kalau kita puasa ni 23 jam. Boleh buka di antara maghrib dengan isya. Oi, kelang kabut lah, nak makan lagi, nak tu lagi, nak ni lagi kan. Jadi di awal permulaan Islam tak ada di buku tu. Di awal permulaan Islam puasa boleh buka hanya di antara maghrib dengan isya. Kemudian adalah sahabat-sahabat di antaranya Qais ibn Sirmah. Dia kerja kuat, kemudian dia balik rumah, dia tak ada makanan. Isteri dia kata, tunggu sekejap bang, saya pergi cari makanan. Bila dia pergi cari makanan, balik-balik, isteri balik tengok Qais dah tidur. Orang dulu syariat, dia boleh buka puasa di antara maghrib dengan isya, ataupun kalau tak sampai isya dia tidur, tak boleh makan. Maka Qais ni tak makanlah dia hari tu. Esok orang beritahu kepada Nabi SAW, Qais ibn Sirmah pengsan sebab tak cukup tenaga. Nabi sedih. Akhir sekali turun ayat Quran, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi Allah Ta'ala tu uhilla lakum lailatas siyam, jadi bolehlah kita makan pada malam Ramadan. Kata alhamdulillah. Bayangkan kalau puasa 23 jam, macam mana agak-agak? Oi, ramai orang tak puasa lah. Hak puasa 12 jam ni pun penuh dalam kelapa sawit. Apa kelapa sawit dalam konon-kononnya dia belajar apa ni? Belajar dengan tok ayuh mana tahulah. Dia kata kalau minum air bawah boleh. Dia apa selai dalam sungai minum air bawah. Ada lagi orang pakai mazhab karut ni. Pelajar-pelajar jangan buat, itu mazhab karut nama dia macam tu. Mana boleh pergi minum air bawah, air atas sama ya. Ingat dah. Imran, bila puasa difardukan? Patut orang tanya, tak payah tengok buku dah lah, sebab saat ni baru belajar kan. Spontan jawab. Nanti baik, kita pindah kepada pengertian puasa, ataupun dia panggil objektif puasa. Tulis pengertian di sini dengan makna objektif puasa. Sebab apa puasa itu disyariatkan? Kenapa? Hikmat puasa itu disyariatkan kenapa? Jawab dianya sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ikut semua baca. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengok, ini dia panggil ayat ini objektif puasa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat yang terdahulu daripada kamu. Orang dulu sudah diperdukan. Itu dia panggil puasa ni syariat sudah lama, bukan kita saja yang kena, orang dulu pun kena. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan semoga kamu semua menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau orang tanya apa sebab Allah Ta'ala syariatkan puasa, jawab dia untuk apa? Untuk jadi manusia yang bertakwa. Ada orang kata Allah Ta'ala suruh kita puasa sebab nak suruh kita lapar. Lapar itu bukan objektif. Lapar itu alat. Tanda di nota tu. Lapar itu alat. Dia panggil objektifnya takwa. Jadi ada orang puasa tak lapar. Ada orang lapar saja. Puasa mulut tak makan, tapi hidup mengata orang, hidup mengompak orang, berjalan sana sini, menipu orang. Itu dia panggil tak puasa lagu tu. Tak makan je. Jadi dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah 183. Ingat, puasa ni, ayat puasa ni pelik. Dia duduk setempat ya. 183, 184, 85 lah sampai 187. Itu dia panggil duduk dia setempat saja. Kemudian dalil pensyariatan puasa Ramadan. Apa sebab? Manakah dalil yang menunjukkan puasa itu menjadi suatu kewajipan? Jawab dia surah Al-Baqarah ayat 185. Baca.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran. Tulis permulaan turun Quran bila? Di bulan Ramadan, tahun mula-mula Nabi kita jadi Nabi. Menjadi petunjuk. Jadi Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara benar dan salah. Oleh itu, sesiapa di antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini menasahkan ayat yang pertama tadi. Ayat yang mula-mula tadi 184, Allah Taala bagi pilihan. Faman kana minkum wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Mana boleh, siapa nak puasa puasa, siapa nak bayar kafarah bayar. Tapi bila turun ayat 185, tidak ada pilihan lagi kecuali kepada orang-orang tua yang tak mampu nak berpuasa ataupun orang-orang yang uzur dalam musafir dan sebagainya. Dalil daripada hadis wajib puasa ni apa dia? Ikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawmi ramadan. Islam dibina di atas 5 perkara, iaitulah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. 1. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan ibadat haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kena hafal lah, dalil-dalil ini kena hafal. Kemudian kita berpindah kepada hukum. Muka surat 14, hukum meninggalkan puasa pada bulan Ramadan. Apa jadi ini? Orang tak nak puasa, apa jadi? Yang pertama, sesiapa yang mengingkari kewajipannya akan menjadi kafir. Dia kata puasa tak wajib ni, saja nak menyusahkan orang itu kafir. Dan disuruh bertaubat sebagaimana orang murtad yang lain, diarahkan pihak kerajaan kena tangkap dia, bawa ke penjara, suruh dia taubat. Yang kedua, sekiranya dia enggan, tak mau, hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh ke atasnya jika dia telah lama memeluk Islam dan tidak tinggal berjauhan daripada ulama. Maknanya kalau dia baru masuk Islam, dia tak tahu, tak apa, kita ajar dulu. Awak nak masuk Islam kena puasa, tak boleh. Yang ketiga, sesiapa yang tidak berpuasa tanpa mengingkari kewajipannya. Dia tak puasa, kata, kenapa mu tak puasa? Dak agak cetong, dia kata. Mana tak lagaklah dia, orang panggil malah. Dia menjadi fasik. Dia kata dia wajib, cuma dia laga. Ikut geng makan tengah hari, maka dia jadi fasik. Yang keempat, pemerintah wajib memenjarakannya dan menghalangnya daripada makan dan minum pada waktu siang supaya dia berpuasa, sekalipun secara zahirnya saja orang ni kita kena penjara ke dia, suruh dia puasa. Jangan bagi makanan. Mu nak makan juga kekoh itu tu kata. Nah, makan batu-batu mana ada tu. Ambil batai pahit dalam apa ni? Dalam tanah tu makan. Boleh? Itu ibarat katanya. Ibarat kata. Baik, kita berpindah kepada hikmat puasa. Pindah kepada hikmat puasa. Yang pertama, kenapa puasa itu apakah hikmat di sebalik puasa? Yang pertama, menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya adalah sentiasa berada di bawah pemerhatian Allah Ta'ala.
Kita ni Allah Ta'ala nak test kita. Sebab puasa ni boleh tak dia kita pergi makan senyap-senyap dalam rumah? Boleh. Tak ada orang tahu. Tapi kenapa kita tak makan? Sebab apa tak makan? Sebab kita tahu Allah tengok. Itu dia nak uji keimanan. Yang kedua, merupakan jalan yang termudah untuk menunaikan hak Allah dan tanggungjawab hamba kepadanya. Berhenti makan, berhenti mengumpat, berhenti buat benda maksiat, naik darjat kita tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, mendidik jiwa dan mengurangkan sifat keras hati yang bersarang dalam diri insan akibat kekenyangan yang berterusan. Jadi kalau kita kenyang semua, kita tak teringat kau orang lapar. Bila kita lapar juga, kita ingat macam manalah saudara aku di Palestin, macam manalah keadaan saudara kita di Syria, bagaimana keadaan kita di Rohingya. Jadi kita teringat kau orang miskin. Betul tak? Jadi kalau kita kenyang, asyik dia gosok perut ya, sedap makan hari ni, sedawa 10 kali, lepas tu tidur tengah ngor tak, masuk lalak dalam mulut kan. Jadi itu dia panggil tidak mengingatkan kita. Yang keempat, puasa merupakan wasilah. Tanda apa dia wasilah? Wasilah tu apa? Alat. Tulis, nanti orang tanya tak tahu apa dia wasilahnya, tak tahu ke apa. Wasilah maknanya alat yang terbaik untuk melahirkan rasa ihsan. Apa dia pula ihsan? Belas kasihan, itu mana ihsan. Dan prihatin sesama saudara seakidah. Prihatin sesama saudara seakidah. Gitu dia panggil. Itu dalam kitab kita ni ringkas je lah. Dia bawa kepada kita hikmat puasa ada 4. Kalau tengok dalam buku yang lain lagi, yang besar lagi, tu banyak lah. Jadi memadailah kata orang. Sebab nota kita ni nota kecil, untuk dijadikan macam PowerPoint sajalah, untuk dijadikan bahan perbincangan. Bila kita dengar ni, kita rasa sedap dengar cerita. Muka surat 16, penetapan bulan Ramadan. Macam mana kita nak tahu Ramadan masuk ke tak masuk? Macam mana kita nak tahu kita ni wajib puasa ke tidak? Maka penetapan bulan Ramadan ditentukan dengan 2 cara. Tengok ni, penetapan Ramadan ada dua cara. Yang pertama, melihat anak bulan pada malam 30 Syaban. Hari ni berapa hari bulan? 29 hari bulan Syaban. Itu malam tu, bukan hari. Tanda betul-betul. Maknanya malam 30, artinya hari 29. Tulis di nota awak tu. Lama malam 30 bagi tengok. Tak. Kita kena tengok anak bulan ini pada hari 29 Syaban, iaitulah malam 30. Teropong tengok, kita tengok. Kalau orang-orang Badui, orang Arab tu, dia tak ada teropong apa, dia pergi tengok begitu ya. Anak bulan naik dah. Nampak? Baik, kalaulah tak nampak anak bulan 29, tak nampak, maka kita mencukupkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Jadi kita kena puasa lagi hari 30, hari 30 tu cukup. Kemudian barulah berpuasa pada satu Ramadan. Tapi kalau nampak anak bulan, maka hari 30 Syaban dalam takwim itu sudah dikira hari pertama Ramadan. Jangan dikira takwim dah lah. Kita kena kira ru'yah. Kena kira ru'yah. Manakah dalil ru'yah? Tengok ni. Dalil penetapan bulan Ramadan melalui tengok anak bulan ataupun bilangan Syaban 30 hari, iaitulah kata semua. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Boleh baca dah. Nak balik jadi lebah kapur ni kena baca molek dah. Maka maksudnya berpuasalah kamu semua, kamu apabila kamu melihat anak bulan, dan berbukalah, yakni berhari raya apabila kamu lihat anak bulan. Jadi hari 29 Ramadan tengok anak bulan pula. Nampak, kita raya. Tak nampak, cukupkan Ramadan 30 hari baru raya. Jika anak bulan terlindung daripada pandangan kamu, mana tak nampak,
jerubu ke apa benda kan. Cukupkanlah bilangan bulan Syaban kepada 30 hari. Maaf, ini bulan Syaban. Sama jugalah kalau raya, cukupkan bilangan Ramadan berapa hari? 30 hari. Jadi kita kena ingat hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bulan Hijri, bulan Islam ini dia tak lebih, dia ada 29 dengan 30 ya. Dia tak ada 31. Lama mengatakan kita cukup 31 lah sekali. Tak, sebagaimana hari merdeka 31 hari bulan apa? Ogos. Tak ada. 31 tidak ada dalam bulan takwim Islami, takwim Hijri, tak ada 31. Dia ada 29 dan 30. 28 apa tak ada? Dalam takwim Masihi ataupun dia panggil Miladi, ada tak 28? Boleh apa? Boleh apa ada 28? Ada satu bulan 28. Berapa tahun sekali dia ada 28. Jadi Islam tak ada 29 30. Yang seterusnya kita tengok hukum berpuasa pada hari ke-30 Syaban. Dia panggil hari Syak. Jadi ada orang ni kata, tak sedap hati saya. Takut puasa dah esok. Hari 30 Syaban. Kita pun tak mula lalu puasa. Apa hukumnya? Hukumnya tengok, nombor 1, pada pandangan mazhab Syafi'i, hukumnya adalah haram berpuasa pada separuh akhir bulan Syaban, dan di antaranya ialah hari Syak, iaitulah hari 30 Syaban. Mana tak boleh dia. Hukum yang kedua, hukum ini dikecualikan bagi mereka yang biasa berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, atau puasa nazar dan puasa qada. Jadi ini dia panggil, dari sudut hukumnya ada masalah di sini, kita kena bincang panjang sikitlah. Sepatutnya dia bincang satu-satu ni, nota kita ni. Tengok dalam hadis, hukum berpuasa pada hari ke-30 Syaban. Dia panggil hari Syak. Syak tu maksudnya kita ragu, masuk puasa ke tak lagi. Maka kita berpuasa awal, kerana nak ambil ihtiyat. Apa jadi? Tengok dalam hadis, an Ammarin radhiyallahu anhu annahu qala, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapa yang berpuasa pada hari Syak padanya, mana hari yang kita tak yakin, maka dia telah mengingkari Abul Qasim. Siapa dia Abul Qasim? Siapa? Abul Qasim itu gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelaran dia Abul Qasim. Ya, jadi siapa dia puasa pada hari Syak, hari 30 Syaban, kerana nak ambil awal, takut-takut dah Ramadan masuk dah, maka orang itu dikira orang derhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayat oleh Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis lain pula, hukum berpuasa pada hari 30 juga pada hari Syak, dalilnya hadis lain. Dia kata apa? Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan tasafa Sya'banu fala siyama hatta yakuna Ramadan. Apabila sudah di pertengahan Syaban, maka tidak boleh lagi berpuasa hinggalah tibanya Ramadan. Tulis di sini masalah berpuasa selepas nisfu Syaban. Boleh ke tak boleh? Dalam kitab kita ni, dalam kitab fiqh Syafi'i ini, dia kata apa? Apabila masuk nisfu Syaban, lepas pada setengah Syaban, hari 16, kita baru nak mula puasa sunat. Boleh ke tak boleh? Dia kata tak boleh. Tak boleh. Kata Imam Nawawi, hadzal hadis, tengok hadis ini, tengok Nawawi kata tu. Tengok Imam Nawawi kata dalam kitabnya Al-Majmu' tentang hukum berpuasa pada hari Syak. Tidak sah berpuasa pada hari Syak, iaitu 30 Syaban, tanpa khilaf pada pandangan ulama mazhab Syafi'i, kecuali puasa itu adalah puasa qada atau puasa nazar atau puasa kafarah, maka ia dibenarkan dan diterima. Contohnya, orang perempuan ni haid tahun lepas, dia tinggal puasa berapa hari? 15 hari. Jadi dia mari bulan Syaban tahun ni nak qada, mari haid pula kan. Jadi bila haid dia bersih bila? Lepas tengah Syaban, tak ada masalah, dia teruskan qada. Ataupun dia baru teringat, aku ada kafarah lah, yang lepas-lepas tak terbayar, maka boleh dia puasa terus. Ataupun dia bernazar, aku bernazar, jadi dia tak ingat, lepas tengah Syaban baru dia ingat, maka dia boleh puasa terus. Tapi kalau orang nak puasa sunat saja, boleh ke tak boleh?
maka di sini menjadi perbincangan para ulama. Tanda di kertas tu. Jadi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata apa? Ini hadis Imam Syafi'i kata, dalam mazhab Syafi'i kata tak boleh. La yajuzu. Tidak dibenarkan berpuasa selepas setengah Syaban. Wa hadza huwal asah. Inilah pandangan yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Ada juga setengah ulama Syafi'i kata seperti Ar-Ruyani kata ila anna nahya lil karahah. Makruh je. Makruh, tidak haram. Nah, jadi ada khilaf ulama. Ada kata haram berpuasa. Ruyani kata makruh. Kita tengok juga pandangan ulama lain kata apa? Ulama lain pula kata di Imam Ibn Hajar, wa qala jumhurul ulama, majoriti ulama lain daripada mazhab Syafi'i, dia kata yajuzu at-saumu tatawuan ba'da nisfi min Sya'ban. Boleh kita berpuasa sunat selepas daripada setengah Sya'ban. Wa dha'aful hadis al-warida fihi. Mereka kata hadis yang larang tadi, ni hadis ni. Hadis nombor 20 tu. Idzan tasafa Sya'ban fala siyam. Dia kata hadis itu dhaif. Hadis itu dhaif. Wa qala Ahmad wa Ibn Ma'in innahu munkar. Di antara ulama lain yang mendhaifkan hadis juga Al-Baihaqi dan At-Tahawi. Jadi ulama khilaf masalah ni, mereka mengatakan hadis itu tidak kuat. Yang hadis kuatnya yang Nabi kita larang berpuasa pada hari Syak tu. Ni hadis berpuasa pada hari Syak, tanda hadis. Tak ada dalam nota ni. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, la taqaddamu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Jangan kita mendahului Ramadan. Puasa dulu sehari dua hari. Maknanya kita puasa 30 atau 29 Syaban dengan 30, maka itu larang. Kecuali orang yang biasa puasa. Mana orang tua, orang makcik ni, pakcik ni memang ibadat dia dah. Dia puasa pada hari Isnin Khamis, hari Isnin Khamis, dia tak berhenti, maka orang ni terus sampai walaupun hari Syak. Tak ada masalah. Sebab dia itu kebiasaan dia. Jelas lah sini ada masalah. Maka hukum berpuasa lepas pada setengah Syaban bagi orang puasa sunat itu, dia kata apa? An-nahyu huna lit-tahrim. Ada yang mengatakan mazhab Syafi'i kata haram, ada yang mengatakan makruh. Jadi kita kata eloknya tak payahlah kalau baru nak mula puasa selepas setengah Syaban, baru nak jadi warak, baru nak puasa, tak payah puasalah. Ambil khilaf daripada ulama. Kecuali orang yang sentiasa berpuasa sedemikian, maka orang tu boleh teruskan berpuasa. Baik, kita pergi kepada syarat wajib puasa. Muka surat 22. Muka surat 22, syarat wajib puasa. Yang pertama sekali Islam. Kalau orang bukan Islam mari nak puasa juga, kata mu tak wajib bagi mu ni, moga dia tidak Islam. Yang kedua mukallaf. Apa makna mukallaf? Apa dia mukallaf? Orang yang berakal, aqil, yang ni berakal. Balik, orang yang sudah cukup umur. Baik, kalau tak cukup umur nak puasa macam awal-awal yang ada ni, balik dekat awal ni, sunat budak lagi setengah ni tak? Kalau nak puasa, sah puasa dia, tetapi tidak wajib bagi dia. Jadi orang panggil buat latihan dulu, menarik. Yang ketiga syarat dia, tiada sebarang keuzuran yang menghalang puasa atau mengharuskan berbuka puasa. Macam orang sakit, orang bermusafir, itu dia panggil keuzuran. Tiada sebarang keuzuran yang menghalang, seperti haid dengan nifas. Tulis itu. Ini ada jawapan di sini. Tengok, apakah keuzuran yang menghalang puasa? Apa dia uzur? Yang pertama sekali haid atau nifas pada sebahagian waktu siang. Jadi orang haid dengan nifas itu dia panggil halangan, tak boleh berpuasa. Kalau dia puasa juga, sah ke tak sah? Bukan sah, berdosa. Dia kalau itu dia panggil sulah berdosa dia. Yang kedua, pitam atau gila sepanjang hari. Ya Allah, dia gila seterusnya. Orang panggil gila bertambah. Jika pulih daripada pitam atau gila walaupun sekejap, dia wajib imsak. Apa dia makna imsak? Menahan diri sepanjang hari tersebut. Jangan makan. Kita diam, kita duduk diam saja. Baik, yang seterusnya syarat sah puasa. Kita puasa tak? Ada syarat dia? Ada. Apa syarat? Yang pertama sekali Islam. Mana tidak sah puasa orang kafir. Kalau kafir puasa juga tak sah.
Kata baik memakai weh, tak ada faedah. Dia kata saya nak puasa sebab apa? Sebab nak diet, nak kurus. Itu awak punya pasal lah, kan? Yang kedua, berakal. Kalau orang gila puasa tak jadi. Ataupun mumayyiz. Baca molek, baca. Mumayyiz. Apa dia mumayyiz? Tulis. Mumayyiz apa benda? Mumayyiz itu iaitulah kanak-kanak yang sudah dapat membezakan benda yang kotor dengan benda yang bersih. Itu mana mumayyiz. Ni. Mana awal kita ni? Ni. Kepiah pi ni. Apa makna mumayyiz? Apa makna mumayyiz? Ni, jubah hitam. Yang pandai makan. Apa dia? Yang membezakan antara benda kotor dan benda yang bersih. Itu yang panggil mumayyiz. Jadi awak semua ni mumayyiz ke tak lagi? Nak bodoh jilat ingoh ya. Dah, kalau mari singoh jebek itu prek sek, itu tak mumayyiz lagi tu. Orang ambil tisu kesap pergi basuh. Itu mumayyiz nama dia. Yang ketiga, tiada sebarang keuzuran yang menghalang puasa. Yang tadilah, tidak pitam, tidak gila, tidak haid dan tidak nifas. Habislah kita bab syarat-syarat sah dan syarat wajib. Kemudian kita berpindah kepada rukun puasa. Puasa Ramadan berapa rukun dia ada? Berapa rukun? Dua rukun saja. Tulis. Tengok ni, gambar dia menarik ni. Puasa Ramadan ada dua rukun. Yang pertama, jawab kuat. Yang pertama, niat. Yang kedua, laju selalu muka baca tu tak? Tak. Kalau tutup buku boleh. Kata. Yang pertama, yang kedua, hebat. Sukalah ayah balik dah boleh cerita benda ni. Jadi rukun yang pertama niat, rukun yang kedua menahan diri daripada segala perkara yang membatalkannya. Jadi apa benda yang membatalkan puasa, kita tak buat. Baik. Penjelasan perincian rukun puasa Ramadan. Yang pertama, rukun yang pertama niat. Lagu mana niat? Aja kata niat. Nawaitu shauma qadim, panjanglah cerita tak? Jadi niat aja macam ni, ringkasnya. Saja aku puasa esok, habis. Niat dalam hati aku puasa esok. Cukup. Ingat dah. Panjang-panjang kalau tak ingat susah pula. Lama kata kenapa tak puasa? Tak ingat niat malah. Panjang sangat. Buku pula terlupa nak bawa. Sudah dia. Tak payah duk fikir-fikir panjang. Niat dalam hati. Tengok. Tempat niat adalah dalam hati. Jadi kita niat dalam hati kita, aku puasa esok. Yang kedua, tidak memadai dengan lisan. Kalau kata je dengan lidah, aku puasa, tapi hati tak kata jadi tak? Tak jadi. Yang ketiga, tidak disyaratkan melafazkannya. Tak payah kita lafaz lah. Lafaz tu nak belajar ya. Kita kata je dengan hati kita, aku puasa esok. Jadi dalilnya hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Baik. Syarat niat puasa Ramadan. Mengikut dalam fiqh Syafi'i kata, syarat niat puasa Ramadan itu berniat pada waktu malam. Bila waktu malam? Bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Bukan sampai isya, sampai subuh. Jadi kalau malam tu kita ingat, kita dalam hati kita, aku puasa esok, sah, sudah cukup. Yang kedua, menentukan jenis puasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Boleh puasa Ramadan, tak apa dah. Satu tu, boleh Ramadan, saja aku puasa Ramadan, habis. Yang ketiga, niat berulang-ulang. Artinya apa makna niat berulang-ulang? Setiap malam kita kena niat. Itu makna niat berulang-ulang. Malam ni niat untuk esok, malam esok untuk lusa. Itu niat berulang-ulang. Baik. Kita tengok pula kepada perincian rukun puasa Ramadan. Syarat yang pertama, berniat pada waktu malam. Bila ke waktu malam? Berniat sebelum terbit fajar. Maknanya daripada maghrib sampai ke subuh. Itu kena niat situ. Jarak dia. Tak kira kat mana-mana pun. Pukul 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3 masih boleh. Yang kedua, jika tidak berniat puasa sehingga fajar telah terbit,
maka niat itu terbatal dan puasa juga turut terbatal. Tulis itu kecuali apa? Puasa sunat. Puasa sunat tak apa kita niat pagi. Ini mas sekarang ni pukul 10.30 kan. Awak dah makan dah pagi tadi? Tak lagi? Oh, aku nak niat puasa hari ni. Boleh. Ada yang belum makan? Ada. Niat puasa. Sah ke tak sah? Sah. Untuk puasa sunat. Ramadan tak boleh. Ramadan mesti puasa, mesti niat pada waktu malam. Tengok. Syarat yang pertama berniat pada waktu malam. Mana dalil? Dalil dianya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum terbit fajar, maka puasanya tidak sah. Ini khas untuk apa? Untuk puasa apa tu? Puasa Ramadan, puasa wajib, termasuklah puasa qada, puasa nazar, semuanya kena niat pada waktu malam. Kemudian syarat yang kedua, menentukan jenis puasa. Menentukan jenis puasa. Yang pertama, puasa yang diniat adalah ditentukan jenisnya. Puasa berapa ni? Puasa wajib, puasa nazar, puasa qada. Itu dia panggil itu. Tapi kalau Ramadan, jelas dah, puasa Ramadan dah. Yang kedua, contohnya berazam dalam hati untuk menunaikan puasa Ramadan. Dalam hati kita niat, aku puasa esok Ramadan. Yang ketiga, jika seorang berniat puasa saja, maka niat puasanya tidak sah. Dalam kitab ni kata puasa kalau niat saja, tak sebut apa-apa, tak sah. Jadi ada keluasan dalam masalah ini. Kalau bulan Ramadan kita kata aku puasa esok, orang tahu dah esok hari ke apa? Hari Ramadan, maka dia akan jadi Ramadan lah. Dia akan jadi puasa Ramadan. Baik, kita pergi kepada syarat niat yang kedua, menentukan jenis puasa. Mana dalil dia? Dalil hadis Nabi, innamal a'malu binniyah wa innama limri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan sungguhnya seorang itu akan dibalas berdasarkan niatnya. Jadi kita kata niat itu, syarat niat itu apa dia? Menentukan. Tulis kat nota awak, niat membezakan di antara ibadat dengan adat. Tanda. Apa kepentingan niat? Yang pertama, niat membezakan di antara apa? Adat dan ibadat. Kita hari ni mandi tak mandi? 4 kali sehari, 5 kali macam itik mandi dah. Jumpa air lopak lalu. Tapi itu mandi biasa. Ada kalanya mandi yang wajib, dia panggil mandi junub. Maka itu kita kena niat. Maknanya itu dia panggil biasa kita mandi. Tapi hari ni mandi hadas, maka dia kena niat. Baik, satu lagi kepentingan niat. Niat membezakan di antara sama-sama ibadat. Niat membezakan antara sesama ibadat. Awak puasa apa ni? Puasa sunat hari Isnin, sunat hari Khamis, sunat hari putih contohnya. Ni puasa apa ni? Puasa qada. Niat yang membezakan. Dua-dua tu puasa belaka, tak makan belaka. Tapi yang membezakan dia siapa? Siapa? Niat. Baik, yang ke contoh seterusnya, perbezaan di antara solat. Semaya subuh 2 rakaat. Sunat sebelum subuh berapa rakaat? 2 rakaat juga. Jadi kita niat saja aku semaya sunat fajar. Lepas tu lah baru Allahu Akbar pula, saja aku semaya fardu subuh. Itu perbezaan. Baik, huraian kepada syarat yang ketiga, niat berulang-ulang. Niat berulang-ulang. Apa makna niat berulang-ulang? Tengok dalam kitab kita ni ada huraian dia tentang niat berulang-ulang. Yang pertama, hendaklah berniat puasa untuk hari berikutnya pada setiap malam sebelum fajar. Maknanya puasa esok kena niat malam ni. Yang kedua, tidak memadai niat sekali saja untuk sebulan. Hari malam pertama Ramadan kita kata saja aku berpuasa sebulan. Mengikut mazhab Syafi'i tak sah. Dia kena setiap malam. Awak tanda situ, tulis nota
Mengikut mazhab Imam Malik, sah kita niat sebulan. Maknanya malam pertama Ramadan kita niat lalu, ya Allah, aku berpuasa sebulan. Baik. Oi, saya mazhab Syafi'i, memang pun. Malam esok kita niat pula ulang sampai 30 malam. Tapi kalau ada satu malam tak terniat, macam mana? Terlupa malam tu, jangan molek malam tu, dah ada masalah, masyakkah. Jadi insya-Allah tidak jadi masalah, sebab kita telah ikut Imam Malik tadi, kita telah berniat sebanyak sebulan. Ada faedah kata ada? Ada faedah kan? Niat sebulan. Yang ketiga, puasa Ramadan bukanlah ibadat yang tunggal, tetapi ia adalah ibadat yang berulang-ulang. Itu hujah mazhab Syafi'i. Hujah mazhab Malik mengatakan boleh kita puasa sebulan, niat sebulan, sebab apa? Bagi dia sebulan Ramadan tu package. Macam haji juga. Haji bila kita niat haji, tak apa, kita pergi tawaf sa'i, tak meletak niat haji pun dia sudah jadi package. Itu dia panggil perbezaan. Yang ketiga, yang keempat, setiap satu ibadat satu hari puasa mempunyai niat yang tersendiri. Yang kelima, puasa sunat. Tengok ni, puasa sunat tidak disyaratkan berniat pada waktu malam dan menentukan jenis puasanya. Tak syarat. Kita kata aku puasa esok, jadi. Tapi kalau kita bezakan, beza. Puasa apa? Puasa hari Isnin, puasa hari Khamis, puasa hari putih, boleh. Yang keenam, sah puasa, yakni puasa sunat, apabila berniat sebelum matahari tergelincir. Jumpa ke dia. Apa dia makna matahari tergelincir? Matahari jatuh, belebok, jatuh, gelincir, rebah, gitu. Siapa cerita apa tahu? Apa dia makna gelincir? Cerita lah, awak nak dengar. Dah masuk waktu zuhur, itu makna gelincir. Matahari duduk tengah-tengah langit, dia dipanggil asyamsu fi kabidis sama, tengah-tengah langit. Kemudian zalat, maknanya dia telah condong ke barat. Itu makna gelincir, condong. Itu istilah dia, tapi moga dalam kitab kata gelincir lah. Jangan pula tanya dia gelincir daripada ray ke daripada mana. Ni karut soalan ni kan. Tapi ada pelajar tu tak faham, dia tanya gelincir lah ke mana, jatuh mana. Sudah. Jadi sebelum matahari tergelincir, maknanya sebelum masuk zuhur, dan dengan niat puasa saja, maka sah dia. Tengok hujah mazhab Syafi'i yang mengatakan niat itu mesti berulang-ulang. Niat mesti berulang-ulang. Apa hujah dia? Hujah dianya Aisyah ummul mukminin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatina fayaqul hal indakum min ghada, fa in qulna na'am taghadda wa in qulna la qala inni shaim. Aisyah kata, adakah Nabi pulang ke rumahnya, lalu baginda bertanya, adakah ada makan tengah hari di rumah? Ada makan Tengok awal, rumah Nabi yang menjadi ketua negara Islam pada ketika itu ditakuti oleh Rom dan Parsi. Rumah dia tak ada makan Allahu Akbar. Rumah kita kak basi, makan banyak. Nak bagi orang saya kopi, akhir kali tahu saja. Ini dia panggil berat penyakit. Tengok, kata Aisyah, jika kami memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa ada makanan, baginda akan makan. Tetapi jika kami memberitahu baginda bahawa tiada makanan, lantas baginda akan menyatakan baginda akan meneruskan puasanya. Jadi dia panggil, tak tahulah, dia panggil niat berulang tu, ambil situ, ambil di situ. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada rukun yang kedua. Tutup buku. Rukun yang kedua apa dia? Kuat. Apa dia rukun yang kedua? Alhamdulillah, bagus. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Betul? Apa dia batal puasa? Tengok sini. Yang pertama, makan dan minum. Satu. Yang kedua, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga melalui ruang yang terbuka. Masuk cocok tangan dalam hidung. Batal ke tak batal puasa? Sudah. Ada cocok tangan dalam hidung, batal? Tak batal. Ada hanggut, ada healing. Khilaf juga pokok ni pun. Dia panggil khilaf kat situ dah. Khilaf.
Kita tengok ini itu dulu. Ini kira-kira, lepas ni dia masuk satu-satu terperinci. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Duduk dia korek tangan dalam mulut, muntah. Batal puasa. Yang ketiga, melakukan hubungan kelamin suami isteri dengan sengaja. Yang kelima, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Yang keenam, haid dengan nifas dengan sengaja. Kau tak ada sengaja. Mana boleh sengaja haid dengan nifas ni, dia automatik dia mari. Kadang-kadang orang perempuan menangis dia. Lagi 5 minit nak buka puasa, tu big hit. Apa nak buat? Batal puasa dia hari tu, kena qada lagi dah. Allah, dia kata 5 minit lagi dah. 5 minit ke 2 minit ke? Kalau keluar waktu tu, maka batallah puasa dia. Batallah dia punya puasa. Yang ketujuh, na'udzubillah, gila atau murtad wal iyazbillah. Ini penyakit-penyakit belakang. Baik, kita pergi kepada huraian yang pertama, makan dengan minum. Tengok ni. Makan dan minum membatalkan puasa sekiranya disengajakan walaupun sikit. Sedap weh. Pergi bazar Ramadan tak? Sedapnya kuih, ambil puak makan. Batal puasa. Jika terlupa dirinya berpuasa dan dia telah makan dan minum, puasanya tidak batal walaupun dia sudah makan atau minum dalam kuantiti yang banyak sekalipun. Dia pergi beli, sedapnya. Sedap tak? Buka buku makan, puak makan. Tiba-tiba orang mari tepuk laki, "Wei, awak tak ada puasa?" Astaghfirullahalazim. Maknanya aku terlupa tak ni? Tak ada masalah lah. Bila terlupa jangan sudah lah. Tak boleh dah lah. Kena break automatic. Break automatic. Jangan duduk main sudah kita jalan gitu. Tak boleh. Jadi dia kena berhenti makan, maka tamatlah dia. Tamatlah dia punya makanan tadi. Jika terlupa, tapi jangan buat lupa. Kalau buat lupa jangan. Allahu akbar. Macam lupa. Tak jadi atau itu kena qada, haram dosa. Mana dalil? Dalilnya tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Artinya, sesiapa yang terlupa sedang dia berpuasa lalu dia makan dan minum, dia terlupa dia pergi makan, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. Jadi kalau dia terlupa tak apa, tapi kalau dia tak terlupa buat lupa, haram. Nabi kata apa? Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Allah Taala beri dia makan dan dia minum. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tengok ni, memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga melalui ruang yang terbuka. Apa dia benda? Benda itu ialah sesuatu yang dapat dilihat. Itu mana benda? Yang kedua, rongga pula bermaksud ruang dari halkum ni. Halkum ni. Mana halkum? Ni tekak ni. Hingga usus masuk ke dalam perut. Itu dia panggil usus. Itu dia panggil ruang rongga. Ruang yang terbuka bermaksud mulut, tanda, telinga, kemaluan, dubur bagi laki-laki dan perempuan. Itu dia panggil rongga terbuka. Jadi kalau masuk benda kat tu, batallah puasa dia. Oleh itu, pada pandangan mazhab Syafi'i, titisan melalui telinga membatalkan puasa. Kita ambil ubat titis telinga, batal puasa. Titisan melalui mata tidak batalkan puasa. Ambil ubat sakit mata contohnya, awak bertitik dalam mata, tak batal puasa. Yang ketiga, suntikan melalui dubur membatalkan puasa. Dia demam, dia pergi ambil ubat ke ada roket tu. Budak-budak kecil tahu lah, dia kaji kena buka mak dia tak masuk, batal puasa. Suntikan melalui orak tak batal. Kalau kita demam, doktor ambil injek masuk dalam orak ni, tak batal puasa. Ingat, batal ke? Apa yang batal, apa yang tak batal. Tengok muka surat 40. Memasukkan suatu benda ke dalam rongga melalui ruang yang terbuka, maka itu batal, tetapi awas. Dengar ni, awas ni maknanya bahaya. Tengok dia ada nombor ni, awas ke? Ada lambang awas tu. Kita ni budak-budak suka sebab macam-macam gambar ada nak.
Itu tak bergambar pelik-pelik lagi tu. Baru bergambar biasa-biasa baru. Tetapi awas. Yang pertama, puasa akan terbatal jika air liur yang ditelan bercampur dengan najis. Kita tak apa, kita ambil air liur tak dalam mulut atau kita telan. Boleh. Sedap juga telan air liur ni tak? Kata sedap. Jangan kohok, yang geyak tak boleh. Air liur. Tapi kalau air liur tu bercampur dengan benda najis, contohnya seorang yang mengalami gusi berdarah dan menelan air liurnya tanpa membasuh mulutnya dahulu, maka batal puasa dia. Pasal dia telan sekali dengan air liur. Ataupun dia telan sekali dengan kohok. Kalau hok ija tu, kelong masuk macam pakai cendol ya tak? Oh, sedapnya lah. Sedap jangan main. Jadi batal. Tapi kalau kohok lekat tekok ni, tak keluar, itu kita telan, itu darurat, tidak jadi masalah, kan? Kohok ni, hok keluar daripada atas ni, buat gitu, sengit-sengit, lap, dia telan, tu, itu tak boleh. Itu kena keluarkan. Faham ke tak? Sedap main inguh ni tak? Nak belajar pekoh lagu tu lah kaedah dia. Yang kedua, puasa juga akan terbatal jika air masuk ke dalam mulut atau hidung ketika berkomo-komo secara berlebihan. Kalau kita komo biasa tak apa. Ambil air nak komo ni wuduk kan, komo masuk air hidung, itu dimaafkan. Tapi kalau ambil air penuhnya, wow, masuk mana? Itu dia panggil terlalu berlebihan, itu batal. Tapi kalau sikit-sikit tak apa, itu dimaafkan. Baik, kita pergi kepada perkara yang ketiga, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja boleh membatalkan puasa seseorang sekalipun dia pasti tiada apa-apa daripada muntahnya itu masuk semula ke dalam perutnya. Mana kita korek tekok, jadi orang panggil geli tekok ni pun batal. Itu batal puasa. Tetapi puasa seorang itu tidak batal sekiranya dia tiada upaya menahan muntahnya, sekalipun dia mengetahui ada sesuatu daripada muntahnya itu masuk semula ke dalam perutnya dengan tidak sengaja. Itu dimaafkan. Mana contohnya dia tengok benda, dia lalu-lalu tengok, ada benda najis sini tak? Tengok-tengok, muntah. Itu apa? Ataupun dia pening kepala. Pening, orang panggil motap, rumah naik atas, kali pusing kepala apa. Kan muntah, itu dimaafkan. Maksud dia muntah dengan sengaja, tengok dalam hadis, man zara'ahul qai'u falaysa alaihi qada wa man istaqa'a falyaqdi. Sesiapa yang tidak dapat menahan muntahnya semasa berpuasa, dia tidak wajib mengqadakan puasanya, dan jika dia sengaja muntah, maka hendaklah dia mengqadakannya. Dia sengaja muntah, dia kena qada. Yang keempat, perkara yang keempat ni yang membatalkan puasa, melakukan hubungan kelamin dengan sengaja. Melakukan hubungan suami isteri pada siang hari boleh membatalkan puasa sekalipun tanpa keluar mani. Tak boleh. Dibenarkan untuk melakukan suami isteri pada malam Ramadan. Malam daripada maghrib sampai ke subuh, itu dibenarkan. Dalil dianya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalal bagi kamu pada malam Ramadan untuk kamu bersama dengan isterimu. Surah Al-Baqarah 187. Dan juga dibenarkan pada waktu malam dalam ayat ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Makanlah dan minumlah sehingga jelas kepada kamu cahaya siang daripada kegelapan malam, maknanya subuh lah. Kemudian sempurnakanlah puasa kamu sehingga waktu malam maghrib, dan janganlah kamu melakukan hubungan suami isteri ketika kamu sedang beriktikaf di masjid. Dia ada iktikaf di masjid dengan bini dia, senyap-senyap masuk ke alik tabir lah, itu tak boleh, itu kacau, jangan pergi. Baiklah, perkara yang kelima membatalkan puasa, iaitulah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Bahaya ni apa? Air mani keluar sama ada dengan perbuatan berkucup dan seumpamanya, atau dengan tangan, dia panggil onani. Dia tengok bini dia, dia pegang,
pegang dakak bini dia, maka keluar air mani, itu batal puasa. Apabila seorang berbuat demikian dengan sengaja, maka puasanya batal. Jika tidak disengajakan dan tidak dapat menahan maninya keluar, puasanya tak batal. Contohnya dia jalan tengok orang, jadi gelora dia, maka keluar air mani, ketika itu tidak batal. Dengan perbuatan tadi dia batal. Baiklah, ini bahaya ni. Mana dalil? Dalilnya tengok, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucupku, Nabi cium Aisyah, sedangkan baginda dalam keadaan berpuasa. Tak apa, Nabi dia ada kawalan. Siapakah di kalangan kamu yang mampu mengawal nafsunya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau tak mampu, jangan duk cari penyakit, jangan duk cari pasal, kan? Baik, perkara yang keenam, haid dan nifas. Sekiranya wanita yang berpuasa keluar haid ataupun nifas pada sebahagian daripada siang, maka batallah puasanya. Walaupun 3 minit, 2 minit lagi nak masuk maghrib, batal puasa dia. Apa hukumnya? Dia wajib mengqadha puasa hari tersebut pada bulan-bulan yang lain. Kena qadha lah gitu. Yang ke sama jugalah haid dengan nifas. Mana kalau anak dia keluar tobik, bila dekat nak maghrib dah keluar baby, maka ibu ni kena qadha bila dia selesai nifas nanti. Yang ketujuh, gila, na'udzubillah, dan murtad. Murtad itu wal'iyazubillah, iaitulah murtad artinya orang yang berpaling daripada Islam, itu dipanggil murtad. Kedua-dua perkara tersebut juga menghalang daripada puasa. Ini kerana orang yang berpuasa dalam keadaan tersebut telah terkeluar daripada kelayakan beribadat. Jadi tamaklah kita perbincangan tentang apa? Tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu mengikut fiqh mazhab Syafi'i. Adapun mengikut fiqh semasa hari ini, ada beberapa perbincangan yang perlu kita kena lihat di dalam dalam kitab kita ni. Tengok fatwa semasa tentang hukum hakam puasa. Ini penting ni. Sebab zaman kita hari ni zaman sudah berubah. Banyak benda-benda yang berkait dengan perubatan. Maka ada kalanya kita tengok macam tak gerak ya, kan? Maka kita kena ambil benda ni. Keputusan persidangan fiqh antarabangsa, dia panggil Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami pada 23-28 Safar 1418 bersamaan dengan 28 Jun, yakni 3 Julai 1997, mengenai perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Ada benda tak batal puasa. Yang pertama, keputusan itu maknanya qarar. Keputusan makna apa? Qarar. Seperti berikut. Perkara-perkara yang berikut dikira sebagai perkara tidak membatalkan puasa. Yang pertama, tengok baik-baik ni. Pelajar awal tua, awal muda tengok. Ubat titis mata, titis telinga dan basuh telinga, ubat titis hidung atau semburan hidung, dengan syarat tidak menelan apa yang sampai ke halkum. Ini tak batal. Yang kedua, ubat tablet bawah lidah yang digunakan oleh pesakit angina, pesakit jantung, dengan syarat tidak menelan apa yang sampai ke halkum. Yang ketiga, memasukkan ubat melalui faraj, memasukkan alat perubatan, membasuh spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan wajina sebelum bersalin. Tak batal. Yang keempat, memasukkan teropong ke dalam salur peranakan ataupun rahim atau alat ke dalamnya, contohnya alat pencegah kehamilan IUCD. Yang kelima, memasukkan teropong ke salur kencing lelaki atau perempuan untuk penyediaan X-ray atau sebagainya. Yang keenam, menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan yang beruh gigi dengan syarat tiada apa-apa bahan yang memasuki perut dari prosedur tersebut. Yang ketujuh, membasuh mulut, berkomor atau semburan mulut
dengan syarat tiada bahan masuk ke dalam perut dan tidak menelan apa yang sampai ke halkum. Itu lepas. Yang ke-8, suntikan melalui kulit, otot, sendi atau pembuluh darah, kecuali menyalurkan makanan melalui pembuluh darah seperti kelugus yang mengenyangkan. Jadi dalam masalah orang sakit, kalau setakat masuk air itu tidak jadi masalah. Tapi kalau masuk dia panggil air gelugus yang mengenyangkan, itu tak boleh. Jadi dalam fatwa ni kata itu tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Yang keputusan lagi yang ke-9, sambungnya itu nombor 8, nombor 9. Oksigen dan gas bius. Tak batal. Yang ke-10, bius menggunakan gas, bukan menggunakan cecair yang mengenyangkan. Yang ke-11, semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit, seperti krem, jeli atau plasta berubat. Macam kita comot minyak cat kapok kan, masuk berangi dalam kulit, itu tidak batal. Yang ke-12, sesalur dan bahan perantara untuk pemeriksaan X-ray khas jantung atau organ lain. Yang ke-13, teropong dalam rongga perut untuk mencari punca penyakit, masuk teropong dalam perut. Yang ke-14, mengambil tisu, biopsi hati atau organ lain untuk ujian makmal. Yang ke-15, teropong perut dengan syarat tidak masukkan apa-apa bahan cecair atau bahan seumpamanya. Yang ke-16, memasukkan ubat atau alat ke dalam otak. Yang ke-17, muntah secara tidak sengaja. Jadi ini benda-benda yang 17 perkara ini tidak batal mengikut keputusan Majlis Fatwa Antarabangsa. Jadi B, jika tidak memberi mudarat, para doktor muslim hendaklah menasihati penyakit untuk menangguhkan dulu rawatan yang meragui sehingga selesai puasa. Manakala kita kata doktor kata boleh tangguh ke tak ni? Boleh. Maka kita tangguh dululah. Tangguh dulu. Sebab apa? Sebab benda tu khilaf ulama. Jadi daripada kita duduk batalkan dia, baiklah kita jangan batalkan kan? Kita jangan batalkan. Baiklah, satu lagi keputusan tambahan dari keputusan seminar fiqh perubatan ke-9 yang diadakan di Casablanca, Morocco pada 8 hingga 11 Safar 1418 bersamaan 14 hingga 17 Jun 1997. Pendapat majoriti peserta seminar menambah perkara berikut juga tidak membatalkan puasa. Yang pertama, suntikan ke dalam dubur, teropong dan pemeriksaan digital ke dalam dubur. Yang kedua, pembedahan yang melibatkan bius sepenuhnya jika pesakit mengambil keputusan berniat untuk berpuasa pada malamnya. Yang ketiga, mesin ataupun dialisis buah pinggang melalui perut. Ini dipanggil benda-benda yang tidak membatalkan puasa mengikut keputusan persidangan fiqh perubatan. Jadi kalau kita tengok sini, tengok ni pelajar, tengok sini ada berbeza dengan fiqh Syafi'i tadi. Fiqh Syafi'i, asalkan benda masuk dalam rongga, kalau kita ni dengar ni, tengok sini, kalau kita orang, na'udzubillah, orang ambil pisau, dia tikam, pop masuk dalam perut, batal puasa. Tapi dalam fiqh semasa ni dia kata tidak. Yang batalnya kalau masuk makanan ke dalam usus, ke dalam ni usus perut ni, barulah batal. Jadi dengan itu korek hidung boleh tak boleh? Boleh lah, korek tak apa. Tapi jangan sombak kaca butir dalam hidung. Ada setengah orang dia main, dia tak kaca butir, pok masuk, sudah. Tak boleh lah. Kalau setakat dengan tangan masuk tangan nak pergi banyak mana sangat. Ada masuk dalam hidung. Banyak mana tangan boleh masuk? Sikit lah boleh masuk dah. Itu tidak batal lah. Tidak batal, insya-Allah ta'ala. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya. Tajuk yang seterusnya, ada puasa Ramadan. Ada puasa Ramadan. Yang pertama sekali, bersegera ketika berbuka. Bila nak buka puasa jangan ada tangguh, relax. Orang ber dah. Tak. Orang azan, bismillah.
Yang kedua, mesti bersahur. Aku malas dah sahur, pukul 12 malam makan, tidur. Dia panggil sahur puasa ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab Yahudi dia puasa tak bersahur. Jadi kita orang Islam kena bersahur. Jadi kalau mak kejut sahur, jangan duduk malas, bangun sebab itu sunnah. Yang ketiga, sunat juga melewatkan sahur. Yang keempat, meninggalkan kata-kata keji, duduk kata orang, duduk mengumpat, dan perbuatan serta perkataan yang memberahikan. Dia benda lucah dia panggil. Yang kelima, mandi janabah, yakni mandi wajib sebelum terbit fajar, itu sunat. Kalau orang ni mandi, bangun sedar-sedar, tak ada nak mandi deh, nak sahur, sahur dulu. Lepas sudah sahur, orang azan baru mandi, sah puasa. Tanda situ di kitab tu. Dia cakap benda yang sunat. Yang keenam, meninggalkan perbuatan berbekam. Jadi eloklah kita jangan bekal lagi. Kalau nak bekal, malam. Yang ketujuh, meninggalkan perbuatan merasa makanan atau mengunyahnya. Tapi kalau orang juru dapur terpaksa kena nak rasa, nak tahu masin ke tawar, boleh dia rasa. Orang Kelantan kata kecak terah. Yang ke-8, berdoa ketika berbuka. Jangan lupa, kita nak buka puasa, kita kena sunat kita berdoa. Yang ke-9, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Itu sunat. Pakat buat makan yang belaka. Yang ke-10, memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran dan beriktikaf di masjid. Bukan iktikaf di rumah. Iktikaf di rumah duduk main game, tengok TV je. Iktikaf di masjid, baca Quran. Muka 53, perkara-perkara makruh dalam puasa Ramadan. Yang pertama, melewatkan berbuka puasa, makruh. Yang kedua, tidak makan sahur. Yang ketiga, terlalu awal makan sahur. Belum tidur makan dah, kita tak bangun subuh, kacau ni. Yang keempat, bercakap dengan kata-kata keji dan lucah. Bukan cakap makruh ni, haram lagi, perbuatan haram. Yang kelima, mandi janabah selepas terbit fajar, sah puasa, tapi baik eloknya sebelum fajar. Yang keenam, berbekam. Yang ketujuh, merasa makanan dan mengunyahnya. Yang ke-8, tidak berdoa ketika berbuka puasa. Bunyi azan pakai puak lalu, dah lapar ni. Yang ke-9, jarang bersedekah. Bakhil dia ni, boleh puasa pun tak nak sedekah lagi. Yang ke-10, tidak membaca Al-Quran dan tidak beriktikaf. Baik, muka surat 54, golongan yang diberi rukhsah. Apa dia rukhsah? Rukhsah itu maknanya kelonggaran, kemudahan untuk berbuka puasa. Siapa? Yang pertama, orang musafir. Musafir jauh lah, kita duduk sini nak pergi Kuala Lumpur contohnya, boleh pilih. Kalau kita nak puasa lebih baik, tak payah qada. Tapi kalau nak buka, boleh buka. Yang kedua, orang sakit. Sakit apa ni? Sakit apa? Sakit sungguh lah, jangan duduk main sakit gigi sakit gigi. Warna makan tu haulah penipal tu, aduh. Ataupun awak jalan sepak kaki, sepak batu, darah ibu kaki, puak makan lalu. Kenapa? Sakit lah. Dia panggil syarat sakit di sini, sakit yang melemahkan tubuh dan tidak larat nak berpuasa ataupun melambatkan sihat. Itu baru jadi sakit. Kalau setakat main-main itu jangan. Yang ketiga, orang tua yang lemah nak puasa. Kalau ada orang tua 80 tahun tapi gagah, dia kena puasa. Dia kata hamba tak puasa dah, muka tua. Lah, tua lemah, tak larat, baru boleh buka puasa. Yang keempat, pesakit yang tiada harapan sembuh. Tak ada harapan sembuh dah, macam orang kena stroke, tak ada harapan sembuh. Yang kelima, perempuan yang mengandung. Dia mengandung, dia tak larat nak puasa. Kalau puasa juga, pitam, rebah, pengsan, boleh dia buka puasa. Dan juga perempuan yang menyusu bayi. Mana dia menyusu anak dia tak cukup susu. Kalau dia menyusu, boleh. Tapi saya kata, tulis ni, adik-adik kita, makcik-makcik tulis, hari ni masalah menyusu ni tak timbul masalah dah. Sebab bukan dia menyusu, mak akak menyusu. Siapa dia mak akak dia? Mak akak dia mari daripada Australia, mari daripada New Zealand. Siapa? Mak Cik Mbu nama dia.
lembu dah hari ni, mak dia tak nyusu dah, pakai buh dalam botol prek, weh. Tak ada masalah dah. Oh, kenapa tak puasa tu? Menyusu anak, nyusu dengan botol, tak jadi lah tu. Kacau banyak kerja dah. Baik, kita pergi kepada muka surat 55. Dia panggil puasa dan qada Ramadan. Puasa dan qada Ramadan. Tengok ni. Tengok dia carta dia cantik ni. Menarik dia punya carta puasa dengan qada. Tengok sini. Celik mata baik-baik. Pasal dia ada carta ni. Kalau tidak tak faham. Yang pertama sekali, orang musafir. Orang musafir yang buka puasa, maka qada wajib. Fidyah tak ada. Orang sakit, bila dia buka puasa, maka dia wajib qada, fidyah tak ada, dia tolak. Orang tua yang lemah, maka tak wajib lagi qada. Dia hanya bayar fidyah. Fidyah berapa? 1 hari secupak makanan, secupak beras. Sakit tiada harapan sembuh, tak wajib qada. Cuma dia kena bayar fidyah. Perempuan mengandung berbuka kerana bimbangkan dirinya, dia takut dia ni lemah lah macam-macam, maka dia wajib qada saja, tak payah bayar fidyah. Perempuan mengandung berbuka kerana bimbangkan kandungannya, maka dia wajib qada dan wajib bayar fidyah. Ini carta ni mengikut fiqh mazhab Syafi'i lah yang kita belajar ni. Yang ketujuh, perempuan yang menyusu, berbuka kerana bimbangkan dirinya. Mana takut tak cukup tenaga dia ni, lembek, rebah, dia boleh. Dia wajib qada, tak wajib fidyah. Yang ke-8, perempuan menyusu, berbuka kerana bimbangkan kandungannya. Kandungan apa dia menyusu? Berbimbangkan anak dia. Maka dia wajib qada dan wajib fidyah. Nota. Tengok ni. Kalau orang tanya apa kat fidyah tu? Jawab dianya, jumlah fidyah sehari puasa ditinggalkan, iaitulah secupak beras. Banyak mana cupak? Banyak mana cupak? Tengok dalam buku tu. 600. Dalam kitab fiqh manhaji kata 600 gram. Ada setengah kitab kata 700 gram. Ada juga 700 gram. Jadi tak apalah. Kita ambil lah hak mana-mana yang ada dalam kitab ni. Nak di antara 600 700. Jadi kalau kita rasa nak lebih ihtiyat, kita ambil yang 700 gram. Dalam kitab fiqh manhaji kata 600 gram. Tengok ni. Muka surat 56. Puasa qada Ramadan. Puasa qada Ramadan. Info tambahan, kadar fidyah puasa tahun 1435 ialah RM1.80 sehari. Kira harga berah lah, senang. 600 gram tu pergi tanya kedai berapa berah. Berah pun tak sama. Ada cak kambing, hak patah 15 ke berapa dia tulis. Hancur berapa tu? Itu murah. Janganlah kopi sangat beli berah comel-comel. Kita makan berah jenis apa? Jenis Nagasari. Cak burung serindik. Tak. Tengok standard kita makan. Baik. Kita berpindah kepada hukum hakam semasa tentang puasa Ramadan. Perkara-perkara yang membatalkan puasa di dalam perubatan. Tadi yang tidak, perkara yang tidak membatalkan puasa dalam puasa Ramadan, kita dah sebut tadi. Penggunaan alat menyeduh udara, dia panggil inhaler. Kena inhaler ni untuk orang asma. Dia ada alat macam huruf L. Kalau dia rasa dia sesak nafas, dia ambil tu, pop, dia sembuh dalam mulut dia tu. Jadi dalam fatwa ni kata penggunaan alat inhaler, penyeduh udara bagi orang penyakit sakit tenak dan asma tidak membatalkan puasa. Tak batal. Yang kedua, penggunaan jarum suntikan, contohnya suntikan insulin untuk penyakit diabetes. Orang penyakit kecil manis kuat, dia ambil jarum, dia cocok dalam kulit, insulin. Orang tak kena ni, alhamdulillah, yang tak sakit ni, orang tua-tua dia tahu penyakit ni. Yang ketiga, menitiskan ubat ke dalam mata. Yang keempat, menderma darah dan menerima derma darah. Orang mari derma darah Ramadan, kalau kita rasa kita kuat, bagi. Kalau rasa lemah, jangan bagi, rebah kita. Yang kelima, sedutan gas oksigen.
Orang ni rebah pengsan, masuk oksigen sedar, boleh. Yang keenam, penggunaan teropong ke dalam perut. Yang ketujuh, penggunaan krim dan lotion. Tambah di sininya penggunaan inhaler. Ingat, dia panggil inhaler. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita tentang puasa. Kita akan pergi kepada doa semasa Ramadan. Ini doa ni penting. Penting ke tak penting? Tengok ni. Yang pertama, tengok doa apa dia tu? Doa ketika berbuka puasa. Jadi ada masalah sini, tengok. Daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu, sesungguhnya bagi seorang yang berpuasa itu ketika dia berbuka puasa terdapat doa yang tidak ditolak. Jadi doa mustajab. Doa mustajab bila? Ketika kita buka puasa. Ini kita pakai doa lah. Dekat nak buka puasa tu, berdoa tu, ya Allah berilah aku jadi orang baik, jadi orang berjuru, kan? Jangan jadi nakal-nakal, nak jadi orang soleh. Boleh ke tak boleh? Doa kalau kita ada masalah apa-apa, mak sakit, ayah tak sihat, ataupun anak-anak nakal, doa belakang. Jangan duk sibuk, mana bazar Ramadan tadi, duk sibuk dengan nak cakap bazar je dak. Doa tak sibuk, kita berdoa. Ada juga datu doa ini, doa yang menyebut tentang doa ketika berbuka puasa. Biasa kita doa buka puasa apa? Allahumma laka sumtu wabika amantu. Jadi kalau nak bacalah doa tu, dia kalau sudut hadisnya tidak sahih. Tapi nak sebagai doa tak jadi masalah. Tak jadi masalah, boleh berdoa. Di antara doa yang diajar, ikut ni. Bila kita makan, mula-mula kita doa biasa. Bila kita makan, kita baca bismillah, makan buah tamar, minum air, kemudian kita doa ni. Ikut. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Kata baik, ingat dah. Kena hafal sebelum Ramadan, ingat belakang. Bila kita buka puasa, apabila baginda berbuka puasa, bukan makan belum tu. Jangan membaca doa zahabaz zama'u, telah hilang dahaga. Hilang apa, tak makan lagi. Doa ni lepas kita makan. Kita bismillah, kita bertelan, makan pertama, minum air, baca doa ni. Apa arti dia? Telah hilanglah dahaga. Jadi lepas kita makan baru baca doa, kan? Telah basahlah aurat saraf dan telah tetaplah ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan insya-Allah, dengan izin Allah Taala. Jadi hadis ini riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dan lain-lain lagi. Baik, itu satu doa. Tambah satu lagi doa lagi. Abdullah bin Amru ini tulis. Doa yang kedua ni doa yang dibaca oleh sahabat. Doa yang dibaca oleh sahabat Nabi. Bukan dibaca oleh Nabi, sahabat dia baca. Apabila dia berbuka puasa, dia baca doa ni. Ikut. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfira li. Baca. Yuk lah kau kena tu. Bunyi berdengung ya. Ingatlah. Baca betul-betul lah. Maksud dia, ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu,
agar mengampunkan dosa dan kesalahanku. Jadi doa ni jelas kepada kita. Hadis ni riwayat Ibnu Majah. Tengok muka surat 60. Doa ketika berbuka puasa di rumah orang lain. Kita ni dah sudah makan agak, terima kasih weh, panggil pula. PA sungguh dah. Patut je sudah makan di rumah orang, kita baca doa ni. Ikut. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Baca. Maksudnya orang-orang yang berpuasa telah berbuka dengan kamu, dan orang-orang yang mulia telah memakan makanan kamu, serta para malaikat telah mendoakan agar kamu mendapat rahmat. Jadi sedap kita kan, para malaikat mendoakan agar kita dapat rahmat. Hadis ni riwayat Abu Daud. Doa malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ni kita tak tahu bila, maka kita doa je lah. Akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan tu doa sentiasa. Nak doa awal pun boleh, nak doa sekarang pun boleh. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah pandangan tuan jika aku tahu bilakah malam Lailatul Qadar? Jadi kalau jumpa Lailatul Qadar macam nak buat? Apakah doa yang akan ku baca pada malam tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bacalah doa ini. Jadi doa ni tak semestinya kita Lailatul Qadar lah, bila-bila malam je bulan Ramadan kita boleh apa? Boleh baca. Ikut. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, sukakan kemaafan, maka ampunkanlah dosaku. Sedap tak doa kita ni? Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita tentang puasa, rukun, syarat, rukun dan adab-adabnya, serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam bab panduan di bulan Syawal. Panduan apa? Panduan di bulan Syawal, insyaAllah. Jadi kita break seketika, kemudian kita akan sambung balik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.